Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan analisis cara mengajar. Kami akan menganalisis setiap langkah Azure. Apa itu Azure dan siapakah pengasasnya? Okey, kita bermulakan dengan siapakah pengasas Azure itu? Model Azure ini diasaskan oleh Heinrich Smaldino, Rosset dan Molenda pada tahun 1996. Okey, model Azure ini dicadangkan penggunaannya di dalam bilik darjah kerana model ini sangat meluas penggunaannya di kalangan guru-guru untuk merancang pembangunan media instructional secara sistematik. Okey, terdapat 6 langkah model Azure ini. Yang pertama adalah A, iaitu analisis pelajar, analysis learner. Okay, yang S yang kedua adalah state learning objective, iaitu menyatakan objektif pembelajaran. S yang kedua adalah select method, media and material, iaitu pilih kaedah, media dan bahan. U adalah utilize media and material, iaitu gunakan bahan dan media. R adalah require learner participation, iaitu penlibatan pelajar dalam pembelajaran. E adalah evaluate ataupun review, penilaian semak semula bahan. Okey, saya akan menerangkan secara lebih jauh berkaitan dengan analisis pelajar. Okey, analisis pelajar ini biasanya berlaku sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, dalam analisis pelajar ini terdapat 3 aspek yang perlu diambil berat oleh guru, iaitu yang pertama berkaitan dengan ciri-ciri murid. Yang kedua adalah pengetahuan atau pengalaman sedia ada. Yang ketiga adalah gaya pembelajaran murid. Okey, saya akan menerangkan berkaitan dengan ciri-ciri murid dan pengetahuan atau pengalaman sedia ada. Okey, berdasarkan analisis pelajar berkaitan dengan analisis pelajar. Okay, berkaitan dengan ciri-ciri murid ini meliputi aspek umur, tahun, aliran, jatina, taraf sosioekonomi, latar belakang. Okay, bagaimanakah maklumat ini diperoleh? Okay, maklumat ini diperoleh melalui rekod pelajar serta interaksi guru dengan pelajar secara langsung. Okay, yang kedua, sebab apa guru perlu menganalisis ciri-ciri murid ini? Sebabnya akan menentukan kaedah media pengajaran bagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, melalui pengetahuan atau pengalaman sedia ada, okey, pengetahuan dan kemahiran sedia ada murid tentang tajuk dan kandungan. Okey, sebab apa pentingnya kita ataupun guru ini nak menganalisis murid melalui pengetahuan atau pengalaman sedia ada. Sebagai contoh, okey, guru tu mengajar subjek matematik. Tiba-tiba dia nak mengajar topik operasi tambah. Tapi bila dia buat operasi tambah tu, kawan-kawan atau pelajar tidak dapat membuat berkaitan dengan tajuk berkenaan kerana pelajar perlu menguasai tajuk ataupun topik berkaitan dengan nombor angka. Okey. Maklumat ini juga bagaimana guru tu boleh menganalisis atau mengetahui maklumat berkaitan dengan pengetahuan atau pengalaman ini. Maklumat ini boleh diperoleh daripada ujian kemasukan dan interaksi antara murid dan guru. Okey. Cara guru untuk mentaksir pengetahuan sedia ada murid ini melalui dua, iaitu pentaksiran formal dan pentaksiran tidak formal. Melalui pentaksiran formal, guru boleh membuat ujian saringan atau ujian binaan guru. Sebagai contoh, saya buat berkaitan dengan ujian TOV. Biasanya pada awal persekolahan, guru-guru akan membuat ujian TOV kerana guru-guru ingin menganalisis dulu sama ada murid atau pelajar itu menguasai berkaitan dengan pembelajaran yang tahun lepas. Okey. Yang kedua adalah pentaksiran tidak formal. Pentaksiran tidak formal ini berlaku melalui soal jawab, perbincangan di dalam kelas atau temu bual antara guru dan murid. Melalui dua aspek ini, iaitu ciri-ciri murid dan pengetahuan atau pengalaman sedia ada, amatlah
penting untuk seorang guru itu menganalisis pelajar itu ataupun menganalisis murid mereka dahulu, kerana melalui menganalisis ini guru-guru dapat mengetahui ataupun nak menentukan kaedah media pengajaran bagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, bila guru analisis, dia akan tahu sama ada murid tu buat macam boleh ikut ke tak, murid tu guana. Jadi dia akan dapat mencapai objektif pembelajaran guru itu sendiri. Okey, seterusnya gaya pembelajaran murid akan dia sambung oleh kawan saya yang lain. Poin ketiga untuk analisis pelajar ialah gaya pembelajaran murid. Menurut Nurati Irsyad 2012, gaya pembelajaran menentukan keberkesanan individu dalam menerima maklumat. Antara model gaya pembelajaran ialah model Dun and Dun, model Honey dan Mumford dan model kecerdasan pelbagai. Menurut teori Howard Gardner, guru perlu mempelbagaikan kaedah mengajar dengan menggunakan pelbagai deria dan media dalam pengajaran. Menurut Newby, Stepis, Lemon dan Russell 2006, pengajaran menggunakan teknologi media dapat membantu murid dalam memahami dan mengingati isi pelajaran dengan lebih berkesan. Contoh media antaranya ialah video dan muzik. Seterusnya, nyatakan objektif. Menurut Burden dan Bird 2003, penyataan objektif ialah apa yang dapat dilakukan oleh murid setelah tamat pembelajaran. Menurut Smardino, Russell, Heinisch dan Melanda 2005, penyataan objektif penting kerana guru dapat menentukan kaedah penyampaian yang sesuai, media yang menarik dan persekitaran pembelajaran yang sesuai dengan kaedah pengajaran. Guru dapat mengetahui tahap penguasaan pelajar terhadap pelajaran dengan berkesan. Oleh itu, objektif pembelajaran adalah sebagai panduan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Di samping itu, pemilihan kaedah, media serta bahan sumber penting bagi guru merancang secara sistematik. Menurut Nurati Irsyad 2012, proses pemilihan media, kaedah dan bahan sumber merangkumi 3 langkah. Antaranya ialah: pertama, menentukan kaedah yang sesuai; yang kedua, memilih format media yang baik; yang ketiga, mengubah suai atau mencipta bahan sumber pembelajaran. Okey, baiklah, kita pergi kepada langkah yang pertama, iaitu menentukan kaedah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan menentukan kaedah di sini? Menentukan kaedah ni bermaksud satu siri tindakan sistematik yang bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran. Okey. Selain daripada tu, guru-guru ni perlu kreatif dalam memilih kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan latar belakang pelajar. Okey. Pemilihan kaedah pengajaran perlu menitik beratkan penglibatan pelajar. Okey. Jadi daripada sini kita dapat simpulkan bahawasanya seseorang guru sebelum dia nak masuk ke kelas untuk mengajar, dia perlu merancang terlebih dahulu. Okey. Sebab itulah guru-guru semasa membuat RPH, kebiasaannya lah akan merancang kaedah apa yang hendak digunakan semasa proses pengajaran nanti. Okey. Dalam masa yang sama, dalam masa guru nak menetapkan kaedah apa yang nak digunakan tu, guru-guru perlu menitik beratkan latar belakang pelajar seperti tahap penerimaan seseorang pelajar, gaya pembelajaran mereka dan sebagainya lah. Maksudnya kaedah yang nak digunakan nanti tu kita bukan sembrono je, kita perlu menitik beratkan kepada pelajar lah. Kita perlu nilai daripada setiap aspek yang diperkatakan tadi. Okey. Lepas tu kaedah yang dipilih tu hendaklah berpusatkan kepada pelajar. Sebab benda ni akan sejajar dan selaras dengan pendidikan negara kita lah, iaitu pendidikan abad ke-21 yang mana memfokuskan kepada pelajar. Okey. Secara keseluruhan, apa yang kita boleh simpulkan bagi untuk menentukan kaedah ini ialah semakin banyak guru mempelbagaikan kaedah dalam satu sesi pengajaran, semakin bersemangat pelajar untuk belajar. Kenapa pelajar akan jadi semangat untuk belajar? Sebab dalam satu kelas tu mengandungi pelbagai gaya pembelajaran. Maksudnya pelajar-pelajar ni
ada pelbagai gaya pembelajaran. Ada yang suka belajar individu, ada suka belajar secara berkumpulan. Jadi, kalau seseorang guru ni mempelbagaikan kaedah pengajaran dalam satu masa, maka pelajar ni dia akan memberi motivasi lah untuk bersemangat belajar. Seterusnya kita pergi kepada pemilihan format media. Okey, yang pertama kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan format media tu. Menurut Noriziati Abdul Rashid, format media membawa maksud fizikal sesuatu maklumat yang dipaparkan. Okey, manakala media ialah berlainan dalam keupayaan menyimpan maklumat yang ingin disampaikan. Okey, apa yang kita faham dekat sini, apa yang kita boleh simpulkanlah. Media ni adalah salah satu medium yang dapat membantu guru untuk menyampaikan pengajaran. Okey, kita tengok sini. Media ni ada 3 jenis. Yang pertama ialah media tayang gerak. Media tayang gerak ni kalau kita boleh bagi contoh seperti video animasi. Video animasi, dalam video tu ada gambar-gambar yang bergerak kan. Kemudian yang kedua adalah audio. Audio lebih kepada suara seperti nyanyian, lagu. Yang ketiga ialah media bukan gerak. Media bukan gerak ni kalau kita nak senang faham, dia benda maujud. Maksudnya pelajar dapat pegang benda tu. Sebagai contoh buku teks. Okey. Jadi dekat sini dia bagi tahu bahan pengajaran berasaskan multimedia. Multimedia. Apabila kita sebut multimedia, maksudnya banyaklah media yang digunakan dalam sesuatu proses pengajaran tu, dapat membantu guru meningkatkan komunikasi, motivasi dan semangat belajar. Okey, sebenarnya untuk pemilihan format media ni dia berkait dengan kaedah pengajaran yang kita rancang tadi. Maksudnya kita sebagai guru perlu kreatif untuk memilih media yang hendak digunakan supaya bersesuaian dengan kaedah pengajaran yang kita nak buat tu. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada memilih bahan sumber. Okey, setelah kita dah bincang pemilihan kaedah, pemilihan format media. Okey, sekarang kita nak pilih bahan sumber. Okey, untuk memilih bahan sumber ni ada 3 jenis lah, 3 cara macam mana kita nak pilih. Yang pertama ialah bahan sedia ada. Dengan memilih bahan sedia ada. Yang kedua ialah mengubah suai, ataupun yang ketiga kita boleh mereka bentuk bahan sumber baharu. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, kalau contoh, kalau guru tu dia nak menggunakan bahan sedia ada, boleh, asalkan bahan yang nak digunakan tu dia bertepatan ataupun selari dengan kurikulum. Okey. Yang kedua, maklumat yang nak disampaikan tu guru perlu pastikan maklumat yang tepat lah. Maksudnya tak ada mengandungi unsur-unsur yang bercanggah dengan silibus. Yang ketiga ialah menggunakan bahasa yang jelas. Okey. Tu kalau cara bahan sedia ada. Kalau mengubah suai ni macam mana? Okey, sebagai contoh, guru-guru nak ubah suai. Nak ubah suai bahan yang sedia ada. Sebagai contoh, guru nak gunakan video, satu video ni untuk sesi pengajaran. Tapi video tu terlalu panjang. Jadi guru boleh ubah suai video tu. Okey. Jadi benda ni dia akan lebih jimat masa lah berbanding kita nak buat video yang baru. Okey. Okey, dengan menggunakan video yang sedia ada, guru boleh menyunting video tersebut untuk dijadikan video yang lebih ringkas dan padat lah. Okey. Dan yang terakhir ialah mereka bentuk bahan sumber baharu. Okey. Apabila kita nak buat sumber baharu ni, dia ambil masa lama sikit lah. Tapi kita kena pastikan, guru perlu pastikan bahan yang nak dihasilkan tu perlu sama juga format dengan bahan sedia ada, iaitu perlu sepadan dengan kurikulum, maklumat yang tepat, bahasa yang lebih jelas. Dekat sini dia memerlukan tahap kreativiti yang tinggi lah daripada seseorang guru tu. Okey, jadi sekian sahaja pembentangan daripada saya. Saya menjemput dan mempersilakan sahabat saya yang seterusnya.
Baiklah, saya akan meneruskan poin yang seterusnya. Poin yang seterusnya ini adalah berkenaan dengan media dan bahan sumber. Okey, menurut model Ashworth, dia telah mencadangkan untuk kita mengaplikasikan 5P di dalam penggunaan media dan bahan sumber. P yang pertama adalah preview the material. Kita semak bahan sumber sebelum kita gunakan. P yang kedua adalah prepare the material. Kita sediakan bahan. P yang ketiga, prepare the environment. Kita sediakan persekitaran. P yang keempat adalah prepare the learner. Kita sediakan murid. Dan P yang kelima adalah prepare the learning experience, iaitu kita sediakan pengalaman pembelajaran kepada murid. Okey, saya akan menerangkan secara lebih jelas satu persatu di dalam slide yang seterusnya. Baiklah, sekarang saya akan terangkan satu persatu. Poin yang pertama, P yang pertama adalah berkenaan dengan preview the material ataupun semak bahan sumber sebelum digunakan. Okey, huraian dia adalah sebelum menggunakan bahan sumber, guru perlu semak terlebih dahulu untuk kenal pasti bentuk persiapan yang ingin digunakan di dalam bilik darjah. Ia bertujuan untuk memastikan guru ini dibantu untuk memastikan infrastruktur dari aspek susun atur kedudukan murid, perkakas, perisian dan aktiviti yang sesuai dengan objektif pembelajaran. Contohnya adalah sebelum sesi pengajaran, guru menayangkan video melalui LCD untuk memastikan semua berfungsi dengan baik. Sekiranya terdapat masalah, guru boleh mengesannya dengan lebih awal dan membuat penambahbaikan. Contoh yang lain adalah seperti sekiranya guru memasang video dan apabila guru cuba duduk di belakang kelas, maka guru akan memastikan semua pelajar walaupun pelajar yang berada di belakang dapat melihat dengan jelas video yang ditayangkan. Seterusnya kita akan pergi kepada P yang kedua, iaitu prepare the material. Kita sediakan bahan. Guru perlu sediakan bahan. Okey, sekarang ni dia ada 2 poin. Poin yang pertama adalah pengajaran berpusatkan guru. Okey. Poin yang pertama ini dia menerangkan bahawa guru perlu berlatih menggunakan peralatan dan bahan. Contohnya adalah memasang LCD. Di mana wayar LCD nak bersambung kepada wayar komputer, maka guru perlu berlatih untuk memahirkan diri menggunakan bahan dan juga media tersebut. Okey, seterusnya adalah guru sedia bahan sebelum sesi PDP bagi menjimatkan masa. Dan yang terakhir adalah bagi demonstrasi, guru perlu berlatih menggunakan bahan konkret seperti pegboard bersama iringan muzik. Jadi apa-apa demonstrasi ataupun apa-apa BBM yang guru gunakan, guru perlu bersedia dan juga berlatih terlebih awal. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan pengajaran berpusatkan murid dan bahan. Okey, penerangan di sini adalah guru perlu sediakan bahan konkret yang cukup, contohnya pegboard. Okey, di mana memastikan bahawa pelajar secara keseluruhannya dapat mengaplikasikan pegboard ataupun bahan-bahan yang ingin digunakan semasa PDP di dalam kelas. Okey, seterusnya adalah pegboard ini disediakan dalam saiz yang sesuai untuk murid-murid. Dan yang terakhir, kita perlu memastikan semua murid dapat mengakses bahan, media dan peralatan secara menyeluruh. Okey, sekarang kita akan pergi kepada P yang ketiga, iaitu prepare the environment ataupun sediakan persekitaran yang sesuai. Okey, yang pertama adalah guru perlu menyusun media dan bahan sumber agar mudah dicapai, diambil atau dilihat. Contohnya, guru meletakkan bahan berhampiran dengan pelajar dan tidak akan menyusahkan pelajar untuk bergerak terlalu jauh dalam jarak yang jauh untuk mengambil bahan-bahan yang perlu digunakan. Poin yang kedua adalah menyusun meja dan kerusi agar murid dapat melihat persembahan guru tanpa perlu mengalih kerusi atau berdiri. Contohnya adalah susun atur ladang kuda, memastikan semua murid dapat melihat di hadapan. Ini adalah salah satu susun atur kelas yang bagus apabila guru ingin pelajar tumpukan pandangan mereka kepada guru. Okey, poin yang ketiga adalah memastikan pengudaraan dan percayaan adalah sesuai untuk murid.
Contohnya adalah guru memadam lampu hadapan kelas semasa memasang LCD untuk percahayaan yang baik kepada pelajar di dalam kelas. Okey, yang seterusnya adalah sediakan pelajar, prepare the learners. Okey, menurut Smaldino, Russell, Heinisch dan Molinda, menyediakan murid untuk pengalaman pembelajaran adalah sama penting dengan menawarkan pengalaman pembelajaran. Oleh itu, guru perlu membantu murid untuk mencapai kesediaan dari segi efektif dan kognitif. Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru, yang pertama adalah menyatakan kepentingan menguasai isi pelajaran. Yang kedua, membuat pengenalan ringkas tentang pelajaran yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, membuat hubung kait antara pengetahuan baru dengan topik yang telah dipelajari dan menekankan aspek spesifik yang ada dalam isi pelajaran. Okay, menurut Nuriati dan kawan-kawannya dalam penulisan mereka, induksi yang terancang dan memotivasikan dapat menimbulkan rasa ingin tahu murid untuk terus belajar. Sebagai contoh, tayangan video cerita Sang Kancil dengan buaya, di mana dalam video tersebut menceritakan tentang Sang Kancil yang mengira berapa ekor buaya untuk melintas sungai. Ia merupakan induksi yang amat sesuai kerana mengaitkan pengetahuan, pengalaman sedia ada dan minat murid. Pemulihan di samping menerapkan unsur-unsur kecintaan. Okay? Di samping mengajar murid-murid untuk mengira dengan baik, video tersebut juga adanya unsur-unsur kecintaan. Seterusnya adalah sediakan pengalaman pembelajaran bagi murid. Prepare the learning experience. Menurut Zaleha Ismail dan Muhammad Khalid Kasmin, antara faktor murid hilang minat terhadap pembelajaran ialah organisasi isi kandungan yang tidak sistematik dan persekitaran pembelajaran yang kurang memuas. Apabila murid hilang minat, sesi PDP akan menjadi kurang berkesan. Dengan ini, guru mestilah memilih kaedah dan teknik penyampaian yang sesuai selaras dengan struktur pelajaran. Okay, sebagai contoh, berdasarkan video yang dipilih, struktur pelajaran yang ingin diajar sesuai menggunakan kaedah nyanyian, demonstrasi dan melalui pengalaman konkret. Okay, ini kerana murid pemulihan mudah membentuk gambaran tentang bagaimana proses penambahan berlaku. Okay, ini melalui tayangan video Sang Kancil dan buaya tadi. Okay, dan yang seterusnya, contohnya pengalaman menggunakan bahan konkret juga dapat membantu murid untuk mengingat apabila melibatkan pelbagai teoria, iaitu visual, audio, kinestetik dan taktil. Okay, selain itu juga, penyampaian pelajaran memerlukan urutan tindakan yang dilakukan secara tersusun untuk menunjukkan peningkatan pembelajaran. Okey, aktiviti pembelajaran yang pelbagai dan terancang perlu dilaksanakan untuk menarik tumpuan murid, sama ada murid pemulihan dan sebagainya. Pembelajaran dimulakan dengan strategi yang pertama berpusatkan guru, kemudian diikuti dengan strategi berpusatkan murid. Okey, dan kita dapat lihat di sini fokus strategi pengajaran berpusatkan guru sebenarnya adalah untuk menarik perhatian murid. Okey, sebagai contohnya, guru boleh menggunakan slide, projektor LCD, video untuk menarik tumpuan murid kepada penyampaian guru. Okey, dan contoh yang lain, strategi berpusatkan murid pula secara langsung dalam pembelajaran boleh menggunakan Pegboard. Sebagai tambahan, model pengurusan kelompok Kounin boleh dirujuk. Okey, kita boleh rujuk model pengurusan kelompok Kounin sebagai panduan. Okay, kerana model ini menekankan pengurusan pengajaran dan pembelajaran untuk memastikan murid sentiasa mempunyai tugasan dan melibatkan diri dalam aktiviti bilik darjah.
Okey, dan model ini juga mencadangkan strategi guru untuk mengekalkan perhatian murid dan mengawal momentum pengajaran. Okey, apabila aktiviti pembelajaran dilakukan secara tersusun dengan momentum pengajaran yang baik, ia dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang baik supaya dapat membantu murid menguasai kemahiran menyelesaikan operasi tambah dengan mudah. Ini bagi contoh pelajaran matematik. Yang seterusnya adalah melibatkan murid dalam pembelajaran. Menurut Nuriati Abdul Rashid dan rakan-rakannya, mereka mengatakan bahawa guru perlu memberi maklum balas sebaik sahaja murid menunjukkan kejayaan. Sebagai contoh, semasa video lagu Mari Mengira ditayangkan, apabila murid melakukan pergerakan jari bersama dengan iringan muzik sambil bernyanyi, guru boleh memberikan pujian sebagai peneguhan kepada tingkah laku murid. Okey, maksudnya apabila guru memberi pujian, jadi murid tu akan lebih bersemangat untuk terus belajarlah selepas ini. Okey, yang seterusnya, pembelajaran yang aktif ialah pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan aktiviti dan kemahiran murid yang mendorong ke arah mencapai objektif pembelajaran. Okey, sebagai contoh, suasana yang dapat merangsang pembinaan konsep matematik dapat dicapai dengan adanya penggunaan perisian komputer yang sesuai dan murid dapat memanipulasi idea matematik. Okey, seterusnya, pengalaman konkret boleh dimulakan dengan guru menjelaskan konsep operasi tambah dengan menggunakan bahan konkret dan diikuti dengan murid berdasarkan teorem pembinaan sebagai salah satu teorem pembelajaran matematik Brenner. Okey, teorem ini menyatakan bahawa cara yang paling berkesan bagi kanak-kanak untuk mempelajari konsep, prinsip atau hukum matematik adalah melalui pembinaan perwakilan dan aktiviti yang konkret. Sebagai contohnya, operasi tambah yang melibatkan mengumpul semula ataupun tanpa mengumpul semula boleh didemonstrasikan secara konkret dengan penggunaan pegboard. Saya teruskan pula dengan poin yang terakhir iaitu nilai dan semak semula. Okey, penilaian ini diterbahagi kepada dua iaitu penilaian pembelajaran dan penilaian pengajaran. Okey, apa itu objektif kedua-duanya? Okey, saya mulakan dengan penilaian pembelajaran dulu. Okey, penilaian pembelajaran adalah untuk mengenal pasti kesesuaian objektif, kaedah, bahan dan media pengajaran dengan tahap keupayaan murid. Okey, jadi ia ni membolehkan guru ni mengubah suai balik kaedah ataupun teknik dan mempermudah bahasa supaya selaras dengan keupayaan murid. Jadi hal ini pentinglah untuk memastikan objektif pembelajaran ni sama ada yang asal ataupun yang baru ni ditetapkan tercapai mengikut standard pembelajaran. Okey, seterusnya bentuk penilaian pembelajaran ini terbahagi kepada dua iaitu formal dan informal. Okey, kedua-dua bentuk ni akan saya terangkan pada slide seterusnya. Jadi saya teruskan pula dengan penilaian pengajaran. Objektifnya ialah untuk mengenal pasti keberkesanan dan penggunaan alat teknologi yang sesuai. Okey, dan bentuknya terbahagi kepada dua juga iaitu amalan refleksi dan penilaian kendiri yang akan saya terangkan juga pada slide seterusnya. Okay. Bentuk penilaian pembelajaran secara formal ni dia terjadi bila? Dia terjadi selepas pembelajaran iaitu kita buat ujian, guru buat ujian kepada pelajar. Sebagai contoh, murid ataupun pelajar pemulihan diminta melengkapkan lembaran kerja yang mengandungi 10 soalan matematik operasi tambah dalam masa yang ditetapkan tanpa menggunakan bahan konkret. Dengan ini penguasaan kemahiran menyelesaikan operasi tambah kita boleh ujilah. Jadi sekiranya murid pemulihan melepasi kriteria kuantitatif yang ditetapkan dalam objektif, jadi murid itu dianggap menguasai kemahiran baru yang diajar. Seterusnya pula ialah bentuk penilaian
pembelajaran secara informal bila masa yang kita boleh menilai tu. Okey, masanya ialah sebelum dan semasa pembelajaran. Jadi jenisnya ialah guru ni dia melihat hasil kerja murid melalui pemerhatian ataupun dia tengok melalui soal jawab, aktiviti kumpulan dan perbentangan dan sebagainya lah. Okey, sebagai contoh, sebelum memulakan pengajaran, guru ni dia analisis dulu hasil kerja murid untuk mengetahui pengetahuan dan kemahiran sedia ada yang ada pada murid itu sendiri. Jadi kalau semasa sesi pengajaran pula, soal jawab ni boleh dilaksanakan berdasarkan lagu, contohnya lagu Mari Mengira, dengan melontarkan soalan kepada murid dan murid ni diminta untuk menjawab dengan spontan. Okey, seterusnya ialah bentuk penilaian pengajaran. Okey, macam saya kata tadi, dia terbagi kepada dua, iaitu amalan refleksi dan penilaian ke diri. Okey, jadi kedua-duanya ialah bila guru boleh buat penilaian ni, iaitu selepas pembelajaran. Okey, tujuan untuk guru buat amalan refleksi ni adalah untuk apa? Untuk membantu guru ni dia mengesan masalah yang timbul dan merangsang guru untuk memikirkan balik cara macam mana nak menambah baik pengajaran sedia ada. Okey, sebagai contoh, guru ni menggunakan senarai semak untuk menambah baik perkara yang telah dilakukan. Untuk penilaian kendiri pula adalah tujuannya adalah untuk menilai keberkesanan pengajaran. Sebagai contoh, guru ni dia kemukakan soalan balik. Adakah objektif tercapai? Adakah media membantu proses pengajaran dan pembelajaran? Adakah suasana pembelajaran selesa dan sebagainya? Okey, sebagai contoh, selepas guru ni dia memerhati rekod rekaman, guru mendapati bahawa arahan yang diberikan tu kurang jelas menyebabkan murid ni bosan dan terus bermain tanpa menghiraukan penjelasan guru. Okey, dengan ini tindakan penambahbaikan boleh dilakukanlah dengan penerangan diberi terlebih dahulu sebelum murid dibenarkan mengakses bahan pembelajaran ataupun memulakan sesuatu aktiviti pembelajaran tersebut.